Kita buat macam mana tuan-tuan? Kumuk mulut dulu, separate, kita asingkan. Kumuk mulut dulu, kemudian baru kita basuh hidung kita. Ada hadis yang menceritakan sedemikian, dan hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, dan hadis itu dipegang oleh mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Oleh yang demikian, paling senang tepat dengan sabda Nabi SAW, dengan apa yang dibuat oleh Nabi ialah tamadmada wastanshaqa wastanthar. Kita kumur, basuh hidung dibuat sekaligus. Maksud dia ambil kumur, kemudian buang. Ambil pula kumur 2 kali, kemudian sekali lagi. Baik, tu yang kedua. Yang kedua juga nak bagi tahu kepada tuan-tuan, nampak tak? Uthman Al-Affan masukkan tangan dia dalam bekas ni, dalam cebok. Kita semua tahu, kita semua mengaji, kalau kita masuk tangan dalam bekas ni jadi apa? Air ni jadi apa? Mustakmal kan jadi air Milo? Tak, jadi mustakmal. Dia bukan transformer boleh tukar-tukar dah. Nampak tak? Air ni jadi mustakmal. Baik, air mustakmal ni bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i sahaja. Selain daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i, air ni tetap menjadi air mutlak. Kerana bagi mereka, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali atau Maliki, air ni tetap jadi mutlak. Kerana air yang mengatakan air ni bila dicelup tangan jadi mustakmal dan sebagainya, ini adalah pendapat yang cukup lemah. Cuma kita raikan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kata, bila ditanya masalah ni, dia kata bila kita nak ambil tangan celup masuk dalam bekas ni, maka kita niat tangan kita jadi cebok. Tak ada cebok, tuan-tuan? Orang Kuala Lumpur panggil apa? Gayung. Bola silap gayung pun tak apa dah. Gayung. Nabi mula-mula Nabi basuh tangan Nabi. Kemudian Nabi SAW kumur dan basuh hidung Nabi sekaligus sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian Nabi ambil kedua tangan Nabi, Nabi basuh muka Nabi SAW. Nabi ambil dua-dua macam ni, Nabi basuh tangan Nabi, Nabi basuh muka Nabi sekali kata. Nabi basuh pula kali kedua macam ni. Dan yang ketiga, Nabi basuh muka Nabi SAW 3 kali. Sama ada basuh muka tu sekali kita boleh buat macam ni, ataupun kita boleh basuh macam ni juga, sekali. Orang Melayu kata kalau kita angkat jadi apa? Mustakmal. Tu hadis orang Melayu, bukan hadis Nabi. Tak, Nabi tak pernah sebut macam tu. Sama ada tuan-tuan boleh basuh sekaligus macam tu, atau boleh ambil basuh sekali, ambil pula basuh kali, 2 kali dan 3 kali. Mula kita basuh, tuan-tuan sekalian, mula kita basuh muka kita di kawasan ni. Melayu panggil apa ni? Bukan umur atas, anak rambut. Betul tak? Anak rambut ni sampai ke sini. Sini dia panggil apa? Anak janggut. Tak, dia panggil dagu. Ni sampai sini, kemudian berpusing sampai ke hujung telinga, sampai ke hujung anak telinga. Ni semua merupakan kawasan yang dipanggil kawasan wuduk. Kawasan yang kita panggil kawasan wuduk untuk kita basuh. Orang perempuan yang ada, apa dia panggil tu? Saiban. Apa dia panggil? Orang tanya gila pun ada. Ha? Ekor. Saiban. Oh, ada khilaf ulama di sini. Ni lah rambut ni kan. Kan dia kalau dia dah ambil rambut ni dan letak di sini, maka dia tak payah turun, duk tarik macam tu, tak payah. Cukup dia letak macam tu, dia basuh yang ada. Nabi akan basuh muka Nabi 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian ada hadis yang menyebut Nabi akan menyilati janggut Nabi SAW. Bagi orang yang ada jambang, cukup sekadar dia ambil macam tu. Bila sampai di jambang dia, lepas dia basuh muka 3 kali, maka ada hadis yang menceritakan dia disunatkan menyilati janggut dia macam tu. Nampak tak, tuan-tuan? Ataupun kita orang Melayu, tak ada apa? Tak ada jambang. Sebab kita orang Melayu, kita ada sekadar janggut sahaja. Maka ada hadis yang mencerita kepada kita, kita disunat selati janggut kita macam tu. Dengan syarat janggut ni panjang macam ni lah. Kalau janggut 2-3 ekor tak payah lah.
payahlah. Okey, menyelati janggut ni semua hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tidak ada hadis yang sahih pun yang sebut Nabi kita menyelati janggut. Jadi bagi orang yang ada jambang dan sebagainya janggut, cukup sekadar dia basuh muka dia macam tu saja sekali. Yang lain dibiarkan. Sebagaimana rambut, bila kita masuk ke sini, yang hujung tu dibiarkan, sama juga dengan janggut, cukup sekadar dia basuh satu sekali. Kemudian 2 kali, kemudian 3 kali. Lebihan janggut ni dia tak payah nak selati janggut dia macam tu. Lepas Nabi basuh muka Nabi 3 kali, kata Uthman Al-Affan, Nabi ambil lagi sebelah tangan, Nabi masukkan dalam bekas, fa ghassala yadayhi 3 marrat. Maka Nabi yang mulia pun ambil air, Nabi basuh tangan Nabi SAW macam tu sekali. Kemudian 2 kali. Kemudian sekali lagi 3 kali. Orang tanya kita, apa beza basuh dan sapu? Kan kita sapu, kita basuh, ada 2 makna. Basuh yang pertama, kalau kita basuh, maka kalau kita basuh pertama sekali, bermakna juga air ni meleleh. Kalau kita sapu, air ni tak meleleh. Yang kedua, maksud dia tak semestinya kalau kita basuh air tu meleleh. Maksud basuh ada yang menyebut kita menggosok tangan kita macam tu. Tu juga dinamakan basuh. Sebab tu bila kita sapu di kepala, kita tak gosok macam tu. Kita sekadar lalukan air di kepala kita macam tu. Nabi basuh tangan kanan Nabi 3 kali. Nabi basuh tuan-tuan sekalian daripada hujung tangan sampai ke siku. Cara basuh dia, bukan kita buka paip kita buat macam tu, tak. Basuh dia daripada tangan ni sampai ke siku sekali. Masuk pula kali kedua, dan Nabi akan buat untuk kali ketiga. Tuan-tuan tengok dulu, nanti kita buka soal jawab. Habis 3 kali Nabi basuh tangan Nabi, maka Nabi menyapu rambut Nabi SAW. Macam mana cara Nabi SAW sapu rambut? Masa ra'sahu marratan wahidah. Nabi sapu rambut Nabi macam mana? Tuan-tuan tengok dah, saya tunjuk rambut X-Men Wolverine. Macam banduan keluar berjawab kan, pada kata kan. Baik, Nabi sapu rambut Nabi masa ra'sahu marratan wahidah. Nabi ambil tangan ni, dalam hadis diceritakan Nabi menyapu keseluruhan rambut Nabi macam tu sekali. Nampak tak? Hadis yang kedua sebut aqbala wa adbar, Nabi lalukan macam tu sekali. Kemudian Nabi balikkan semula ke depan. Kemudian terus Nabi masukkan 2 jari Nabi dalam 3 macam ni, dan ibu jari ni Nabi buat macam tu. Ataupun dalam hadis yang lain dicerita kepada kita 3 cara saja. Nabi akan sapu daripada depan ke belakang. Kemudian terus Nabi SAW ambil jari Nabi, Nabi masuk dalam 3, dan Nabi buat macam tu. Ni saja cara yang sabit daripada Nabi kita SAW. Sebab tu kita tulis untuk kita, sifat solat kita, sifat Nabi SAW. Sebab benda agama semuanya diajar oleh Nabi kita yang mulia SAW. Satu, ataupun cara kedua, satu ke depan, ke belakang, ke depan balik, kemudian 2 jari sapu macam tu. Ataupun yang ketiga, sekali, kemudian terus kita basuh telinga itu. Ni cara yang sabit. Kita buat macam mana tuan-tuan? Senang ya? Betul tak? Ada hadis. Hadis ni adalah hadis yang lemah, yang ditolak oleh kebanyakan ulama-ulama hadis. Zahir yang jelas daripada hadis Uthman Al-Affan, dia kata Nabi kita yang mulia sapu rambut sama ada ke depan, atau dalam hadis ke depan, ke belakang, ke depan semula, 2 jari masuk dalam telinga, ataupun satu lagi Nabi akan sapu macam tu. Dan dalam masa yang sama Nabi terus menyapu telinga Nabi yang mulia SAW. Dan dia ada hukum yang khusus yang dipanggil mas'u al-imamah.